Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Ibu Pertiwiku sayang. Bersama dengan saya, Syarin Yusri dalam rancangan Randau kali ini dan juga bersama dengan panel tetap kita, rakan setugas saya, Profesor Awang Azman Awang Pawi, yang hari ini kami akan bercakap tentang satu lagi topik menarik, iaitu program-program yang boleh dikatakan memberi inspirasi kepada penduduk-penduduk di Sarawak khususnya. Sebab kalau kita bercakap tentang nama program tadi, pasti anda akan tahulah sebab kita akan sentuh tentang program itu. Dan pada masa yang sama, kita nak memperkenalkan tetamu kita hari ini, seorang yang cukup dikenali di kalangan anak tempatan ni sebenarnya dan merupakan seorang yang memberi inspirasi kepada anak-anak muda. Bersama kita hari ini Encik Zawin Kasim, merupakan kurator TEDx Kenyalang ataupun juga merupakan seorang pengasas kepada Kobistek. Itu antara nama yang mungkin kita selalu dengar sebenarnya di Sarawak ni. Apa khabar Zawin? Bagus, Alhamdulillah. Terima kasih Syarin. Ya, okey. Dan Prof juga. Prof pun ada juga bersama kita. Dan jauh dari Kuala Lumpur berskype dengan kita. Prof, okey hari ini Prof? Sihat hari ini? Okey, Alhamdulillah. Cuaca cerah. Suasana COVID pun semakin kurang. Alhamdulillah. Okey, mudahan kita terus dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Hari ini kita terus bercakap tentang perkembangan sedikit Zawin, seorang sahabat rakan yang kita kenal selama ni sebenarnya. Tentang ceritakan sikit Zawin perkembangan mungkin dari segi TEDx sendiri, perkembangan dari segi Kobistek dan sebagainya. Ceritakan sikit. Okey, thank you very much Syarin. Sangat berbesar hati dan gembira lah dapat berkongsi sedikit perkembangan, khususnya saya maybe sentuh pasal TEDx Kenyalang dulu. Silakan. Kerana sejak tahun lepas ramai sangat yang tanya, betul, mana TEDx Kenyalang ni? Okay, untuk makluman sebenarnya kepada semua, TEDx Kenyalang ni adalah program yang mana base daripada International TED sendiri, yang mana sepatutnya tahun lepas merupakan tahun kelima kita. So, memandangkan situasi COVID, memanglah kita tangguhkan dulu. Betul. So perkembangan dari segi TEDx Kenyalang pada saya sangat memberi impact lah. Because setiap tahun kalau ikut bulan 3 ni, kita waktu ni lah kita dah sibuk mula cari anak-anak muda untuk join the volunteer teams. So ramai-ramai anak-anak muda akan try to apply, to get involved. Kita akan set up the committee. So matlamat TEDx biasanya tak ada lain lah. Salah satunya kita akan cari orang-orang yang penuh inspirasi dengan adanya idea-idea yang hebat untuk diketengahkan dalam platform international ni. Lebih kepada memberikan inspirasi. Memberi inspirasi dan berkongsi idea yang hebat di platform international TEDx. Tapi anak tempatan. Anak tempatan yang diutamakan, kita juga memanggil international speakers dan juga national. Bagi flavor dia meriah sedikitlah. Ya, betul. Okey, Zawin, tadi sebelum kita bersiaran ni sebenarnya, Prof mempunyai satu soalan tadi kan, tapi soalan tu dah jawab oleh si Zawin. Tapi antara yang saya betul-betul suka, Prof, ramai yang tertanya, apa bezanya TEDx US ataupun Amerika Syarikat dengan TEDx Kenyalang tadi. Tapi itu antara soalan Prof sebelum kita bersiaran. Mungkin Prof ada lagi soalan yang lebih menarik untuk Zawin ni hari ini. Ya, silakan Prof. Okey. Saudara Zawin, tahniah atas kejayaan saudara dengan TEDx Kenyalang ini. Penonton saya kira ingin tahu bagaimana idea tentang TEDx Kenyalang ini bermula. Dan apa kaitan dengan TED yang berpekalan di New York misalnya. Jadi bagaimana situasi tersebut berlaku dan bagaimana kita di Sarawak ini bukan saja menjadi peserta global tapi jadi player di peringkat antarabangsa dalam konteks ini. Boleh kongsikan sedikit sejak awal. Terima kasih Prof. Soalan menarik tu. Okey, sebenarnya pada mereka yang mengenali saya lah, memang dah lebih kat 10 tahun dah saya ni berkecimpung dalam agenda pembangunan belia di Sarawak melalui Koperasi Belia Sarawak ataupun short formnya KOBIS. Okey, so di awal-awal tahun tu memang kami banyak buat program-program berziarah ataupun kita program pembangunan belia. So kita banyak sharing a success story of others. Orang-orang lain yang kita, orang-orang hebat sebagai contoh Steve Jobs, Mark Zuckerberg dan kita cerita pasal Elon Musk. Kita cerita ke anak-anak muda kita. Untuk yang bandar ni, untuk yang terdedah ni, okeylah dia faham, dia dapat inspirasi. Tapi bila kita pergi area-area luar bandar ni, dia orang nganga je, dengar je. They don't get the inspiration. Tak dapat connect. Orang luar. Kenal pun tak. Kamu pergi dekat kampung, kamu cerita pasal Mark Zuckerberg. So they got the feeling. So in the early years kita cakap we need more local heroes. Dekat situlah permulaannya Prof. Nak cari local heroes dan sebenarnya Sarawak ni banyak local heroes.
tapi tak diketengahkan, tak didendangkan. So kami bersama-sama tim anak muda kan fikir yang terbaik. Saya pun memang peminat TEDx lah. Dah lama saya memang follow TEDx, saya suka watch the TEDx. Kalau ada overseas pun sometimes saya attend juga. So memang tak ada lain, memang saya fikir we need to bring TEDx to Sarawak. Waktu tu dekat Malaysia tak sampai 5 buah negeri yang ada TEDx. Yang ada kat KL, yang ada Penang, yang ada Melaka. So let's make it happen. Itulah permulaan dia. Jadi permulaan dia, Prof, permulaan dia kalau Ya. nak bawa TEDx ni kena pergi ke tempat orang tu. Nak pergi ke New Salah York. satunya you have to attend the workshop yang diorganize oleh International TEDx lah. Oh. Berpangkalan dekat New York. Jadi pergi ke New York lah ni. Pergi ke New York lah. Itu Sanggup kata terbang ke orang New York tu, Prof. Hebat tu. Hebat. memorable journey lah perjalanan bersama sahabat saya Nizam Khalid lah. So we make things happen. So program ni bukannya terus laksanakan. Kita plan within almost 2 years baru kita buat perjalanan. So dekat sini nak kongsikan semua benda tak berlaku dengan sekelip mata, ada prosesnya, ada perancangannya. Tapi alhamdulillah pada 2017 kami berkampung dekat New York dekat lebih kurang more than 2 weeks dan balik kami bersama agenda mewujudkan TEDx Kenyalang. Ya. So sampai sekarang sepatutnya last year adalah tahun kelima TEDx Kenyalang. Tapi aduh sedih betul lah pandemik ni. Betul. Okey. Tapi kita lihat perjalanan dia, Prof. Perjalanan yang cukup bagi saya mencabar lah. Sebab kita nak bawa satu program yang ada nama besar yang boleh dikatakan international brand. Actually, we are putting Sarawak into the map lah in term of the TEDx followers. Because TEDx dia ada followers seluruh dunia. Betul. More than 30 millions of people are following this TEDx punya content. Especially golongan-golongan yang sukakan dapat inspirasi, intellectual content, science and semuanya banyak fokus. So apabila kita wujudkan TEDx Kenyalang, hero-hero kita, lokal-lokal kita punya talent ataupun orang-orang yang hebat kita letakkan ataupun kita positionkan mereka dalam kita punya platform, perkongsian mereka dapat diakses globally. So recognition pun kita berikan, bukan kami yang berikan tapi the TEDx. Tapi yang menariknya, saya pasti dengan ada yang TEDx Kenyalang ini, dia dapat memberikan satu inspirasi kepada golongan muda ataupun anak tempatan tentang hero-hero kita. Betul. Sambutan bagaimana? Memang bagus. Sangat kalau bila kita cakap pasal ni sometimes tersentuh juga. Because saya bila melaksanakan TEDx, saya suka berjalan-jalan. Saya bercakap dengan belia-belia ataupun siapa-siapa yang datang yang hadir. Untuk makluman pada 2017 kita buat dekat BCCK, the crowd is about 500 plus. Pada 2018 kita buat dekat Don Lama, 1,000 lebih. So waktu speaker-speaker yang hebat seperti contoh macam Datuk Karim, CEO Cyberdynamic, kita punya hero, $6 billion man, datang. Saya pergi kat belakang bercakap dengan beliau. Dia sangat inspired. So wow, nampak tak? Pada saya momen macam tu sangat berharga. Okey, kalau kita bercakap tentang TEDx memang cukup semangat, Prof. Saya sendiri pun bila dengar Zawin dah terinspirasi sebenarnya. Tapi apapun kita kena berehat seketika, Zawin. Kita akan kembali selepas ni bersama dengan Zawin kembali. Terlebih semangat. Ya, terlebih semangat. Okey, kita kembali dalam Rancangan Randau. Masih lagi bercakap tentang TEDx Kenyalang dan nanti kita akan sentuh sikit pasal kisah inspirasi Zawin Kasim itu sendiri. Tapi apapun, silakan Prof dengan soalan Prof yang ingin ditanyakan pada Zawin. Okey, Zawin, barangkali saya kira penting juga untuk penonton tahu, boleh barangkali ceritakan 3 objektif utama TEDx Kenyalang dalam misinya dalam konteks pembangunan di Sarawak, terutamanya pembangunan belia kita. Yang kedua, bagaimana kita nak localizekan TEDx brand US dengan brand Sarawak ni? Betul. Oh, okey. Terima kasih Prof. Untuk makluman Prof, sebenarnya bila kita nak mula kick off TEDx ni pada 2017 itu, memang salah satu benda yang kita fokuskan adalah nak localizekan dia punya matlamat. Kita faham TEDx tu memang salah satunya nak highlightkan the great ideas ataupun the innovative ideas. Tapi bila kita localizekan dalam kita punya konten masyarakat kita dan belia-belia kita, salah satu fokus kita adalah ada sebagai Prof minta tadi highlightkan 3 objektif utama. Saya boleh cakap waktu tu kita nak belia-belia kita dream big. Kalau boleh berimpian besar. So bila kita bawa mereka-mereka yang kongsikan inspirasi, walaupun background dia, permulaan dia susah, tapi dia ada impian yang besar, dia berjaya mencapai. So harapan kami, lebih ramai belia-belia yang dengar ni rasanya,
mereka boleh, aku pun boleh. So itu salah satunya. Kita nak anak-anak muda kita berimpian besar. Okey. Yang kedua, saya suka nak sampaikan juga contoh-contoh ataupun speaker-speaker yang kita jemput, yang kita bawa mereka di pentas TEDx. Salah satu perkongsian yang saya suka nak highlightkan adalah dia menceritakan sedikit kepayahan, kesusahan, dia punya struggle, work hard. So nak sukses ni selalu orang nampak seronok di atas dah sukses, tapi yang belakangnya kesusahannya orang banyak tak beri perhatian. Orang tak tahu macam Tak mana dia nak tahu. mencapai kejayaan tak itu. tahu kejayaan. Macam Syarin, orang tahu best dia Syarin everything ni. Tapi dia tak tahu dia sebelakang tak habis. Syarin work hard everything semua. Yeah. This kind of the thing kita highlight. So kita message yang kedua, objektif adalah kita nak orang tahu you have to work hard. Kena kerja keras, kena berusaha kuat untuk capaikan impian kamu. Itu saya boleh cakap message yang kedua. Kerana bila kita taruh mereka dekat platform TEDx, perkongsian tu dah penuh inspirasi. Bila dia tengok role model dia tu berkongsi kepayahan, struggle, dia pun akan faham bila dia menghadapi struggle yang sama. Aku tak dapat give up. Betul. Aku tak dapat nak quit. Ya. Kerana itulah laluannya. So kita harap matlamat kami adalah mereka faham yang nak sukses tu kena work hard. Yang ketiga, sebenarnya ini mesej yang sama-sama melalui TEDx International juga kami sahut dan juga kami percaya yang mana semua orang, termasuk khususnya belia kita, kena learn more. Kena banyak belajar, learn more. So that's why dalam TEDx ni sebenarnya saya suka apabila jumpa anak-anak muda yang cakap, saya tak pernah tahu pun pasal ilmu ni. Betul. Saya tak pernah tahu pun pasal kefahaman pasal otak. So bila melalui TEDx ni, dia tahu sebenarnya there's a lot more in this world. So kalau dia berimpian tinggi ataupun dia nak buat apa-apa ke, sebenarnya there's so many things but you have to learn more. So saya rasa menjawab kepada Prof tu, saya nak concludekan 3 perkara lah objektif utama kami. Memang kita sangat jelas, iaitu kita nak inspire, nak mengajak orang supaya dream big, lepas tu work hard and Learn more. learn more. Learn more. Saya pun dah learn more dengan Cik Zawi ni sebenarnya. Betul lah. Itu objektif dia, insyaAllah. Okey, Prof. Kalau kita lihat jelaslah jawapan si jelas. Zawin tadi. Ya. Macam Prof sendiri pun saya Sangat rasa jelas. usaha untuk Prof, apa yang Prof jadi sekarang memang bukannya usaha luar biasa. Bukan usaha biasa tapi luar biasa sebenarnya. Begitu juga dengan Prof. Saya ingin sentuh sikit tentang peribadi ataupun sentuh sikit tentang background lah, latar belakang si Zawin ni sendiri. Kalau sini saya boleh bacakan, Zawin ni sendiri merupakan adalah pengurus besar kepada di Wira Ihsan Niaga Sdn Bhd, pengurusi Koperasi Belia Inovatif Sarawak Berhad, Kobistek ni sebenarnya, Presiden BIMP IGA yang IAGA yang Entrepreneur Chamber Malaysia dan ahli lembaga dalam Angkatan Zaman Mansang dan Institute of Management Sarawak. Pada usia muda ni, banyak pencapaian yang Zawin sendiri capai, dan ini merupakan satu inspirasi pada anak muda. Mungkin Zawin boleh ceritakan sikit, bagikan sikit inspirasi Zawin sendiri bagaimana boleh capai apa yang Zawin capai hari ini. Ya. Okay. Thank you. Soalan ni pada saya sangat best lah. Tapi maybe kalau sincerely saya nak cakap, waktu saya belajar dulu, waktu kat sekolah, saya ni bukan yang paling pandai. Okey. Saya juga bukan yang paling rajin. Tapi saya rasa saya ni orang yang paling kuat ambitious. Macam-macam berimpian. Kita nak itu, kita nak capai ni, kita nak buat. So salah satunya bila kita ni suka berimpian besar ataupun kita nak achieve more. So saya rasa itu salah satu sebab kenapa di awal selepas belajar saya bekerja sebagai engineer. Tapi kerana kita nak achieve more, so saya masuk ke bidang keusahawanan. So bila masuk ke bidang keusahawanan, dekat situ saya nampak saya lebih banyak ruang untuk contribute and achieve perkara-perkara yang saya nak achieve. Tapi salah satu benda yang saya nak highlight kat sini, ini anak muda banyak saya kongsikan. Dia nampak macam kita ni seolah-olah buat banyak perkara, macam tak penat ke? Sebenarnya penat ke, itu memang wujud. Cuma semangat tu. Betul. Okey, salah satu saya selalu kongsi dengan anak muda, kalau bolehlah benda ni sampai kita fikir sebenarnya kita ni sebagai human being, kapasiti kita luas, kita ada keupayaan yang besar. Betul. Kebanyakan orang dia buat satu kerja, dua kerja, dia dah rasa tepu, dah rasa aduh dah tak boleh nak buat. Betul. Saya selalu ada dua mindset yang saya selalu pegang, yang saya selalu ada, yang saya rasa dapat bantu adalah saya selalu yakin dan saya boleh buat 100 perkara. Mindset saya. Kalau saya baru buat 10 perkara, seolah-olah banyak lagi. Banyak lagi yang boleh lagi buat. ruangnya. Banyak. Okay. Sebenarnya tak pernah pun achieve sampai 100 perkara, tapi saya tanamkan mindset saya seolah-olah saya sebenarnya at one time boleh buat 100 perkara. Kita just yakin kita boleh. So bila kita buat 1 perkara, 2 perkara, 3 perkara, sebenarnya tak membebankan sangat kerana
kita rasa, kita selalu yakin yang kita boleh lagi. Yang kedua, ramai orang saya nampak dia takut nak buat sesuatu, takut gagal, takut tak menjadi dan sebagainya. So salah satu mindset saya, apa yang saya percaya dan selalu saya adaptkan dalam diri saya adalah there will be okay. Whatever it is, it's always be okay. Maknanya kita tak takut sangat, tak stres sangat. Because anak-anak muda sekarang ni banyak nak buat tapi takut. Last sekali tak buat. So it's okay, everything will be fine. Itulah dia. Everything will be fine. Macam itulah. Okay. Maknanya whatever it is, in the end of the day will be okay. Okay. So kita tak takut sangat. So kita go forward lah. Okey. Kalau kita boleh simpulkan ini bahagian ni, bukan simpulkan rancangan lagi, belum lagi. Simpulkan bahagian ni sebenarnya apa yang Zawin inspirasikan kepada kita ialah kalau kita nak berusaha, kalau kita nak berjaya, kita kena meletakkan dalam satu mindset kita, kita boleh buat sebenarnya. 100 kerja, 200 kerja kita memang boleh buat. Saya percaya Prof pun mempunyai mindset yang sama, Prof. Bagaimana Prof melihat perkara ni? Ya. Ya. Menarik. Saya kira TEDx Kenyalang ini barangkali kita boleh kongsikan juga bersama penonton apa program yang telah, sedang dan akan datang yang dirancang oleh TEDx Kenyalang ini. Okey. Baik. Kita simpan soalan tu dulu, Prof. Kita berehat seketika. Selepas ni Zawin mesti jawab soalan tu. Okey. Thank you. Yeah. Kembali dalam Rancangan Randau. Okey, dalam kehidupan ini kita semua tahu, kita pasti pernah melalui kegagalan untuk berjaya. Ramai yang selalu kata kalau kita nak berjaya kena melalui kegagalan. Tetapi sebenarnya itu mungkin satu statement kenyataan sahaja. Cuma mungkin kepada orang yang pernah melalui situasi-situasi itu boleh bercerita tentang inspirasinya. Okey, Zawin, soalan saya sebenarnya, kalaulah diberi peluang ataupun diberi atau kesempatan untuk putar balik pada masa yang lalu, okey, apakah yang Zawin ingin betulkan ataupun Zawin ingin mulakan semula, di mana untuk mungkin membetulkan kesilapan-kesilapan yang ada mungkin, ataupun ingin memulakan dulu patutnya saya dulu patut mula begini, bukan begitu. So apakah mungkin Zawin boleh Wow, Syarin, soalan ni memang power soalan ni. Okey, power tapi best juga okey. So kalau lah let's say kita rewind balik masa kita 5 years back or 10 years back. Perkara pertama yang saya maybe akan buat adalah, kalau saya dapat cakap dengan diri saya dulu adalah beli Bitcoin. Beli Bitcoin. Okey. Sebab gurau sikit. Okey, betul. Okey, yang betulnya, anggaplah saya dapat ruang ni, maybe message tu adalah untuk diri saya pada 5 or 10 years back. Tapi maybe kepada anak muda yang dengar ni pun boleh take note juga, kerana maybe akan ada kesannya juga. Salah satu saya ni jenis yang overdo maybe. So apa yang saya dapat pelajari, kalau boleh kita rewind balik, saya akan jadi I don't want to sweat a small stuff. Kata ni benda terlampau stres, benda kecil, I quite a perfectionist sikit maybe, kita terlampau detail. So kita ni hidup ada banyak stres sikit lah. Betul. Bila kata dah makin berumur ni, kita nak hidup kita makin tenang, kita appreciate happiness, kita appreciate kata orang the surrounding. Bahaya stres-stres ni sebenarnya. Itulah waktu muda tu agak kuat stres sikit terlampau alright. kita nak achieve sangat. So saya kalau dapat recall balik, saya nak reducekan sedikit terlampau every single things, terlampau push sangat, terlampau driven sangat. So itu yang message pertama. Because saya nampak, saya jumpa banyak-banyak mentor juga, dia dapat achieve apa yang dia nak dalam hidup dia orang, dapat sukses. Tapi the way is more, kata orang, gracefully, harmony, relax, and they can achieve more. So sebenarnya kalau boleh rewind balik, benda itu yang saya nak betulkan. And another thing saya rasa yang kalau boleh saya remind to myself adalah learn more tapi strategically. Because waktu belajar dulu, saya ni jenis fokus. Saya dulu bidang engineering, so salah satu saya pernah involve dalam automotive business. Saya buat inovasi.
So saya go deeper sampai benda lain banyak terlepas pandang. Tapi kalau saya dapat recall balik kepada anak muda sekarang ni, bila nak belajar tu, kita kena ada clarity, bigger scope. Belajar secara strategik. Tengok adakah kita dah sentuh belajar tu contribute kepada apa? Maybe physical. Maybe kita punya financial. Maybe kita punya belajar tu fokus kepada kita punya emotional. Adakah belajar kita tu fokus kepada spiritual? So kita tengok holistic supaya tak adalah kita ni pandainya satu tempat je. Kena ada tuju lah ni. Supaya kita nampak overallnya Ya, kita betul. dapat membangun diri kita secara menyeluruh. Benda tu yang saya kalau boleh saya nak perbaiki, because maybe along the way dulu saya fokus satu je. So pada saya kalau saya dapat recall balik khususnya pada anak muda, tengok life tu sebagai perspektif yang lebih besar. So kalau kita tumpukan, maybe kita sekarang ni kita cakap daripada sudut pengurusan, kita punya financial sebagainya. Tapi adakah kita punya emotional, sosial kita jaga tak? So maybe kita perlu belajar lebih lagi. Belajar untuk menyayangi, belajar untuk happy, betul tak? Ataupun spiritual. Betul. So that's the way yang saya rasa at the early age, saya kalau boleh nak strategik sikit belajar tu. Tapi masih belum terlambat Belum terlambat. Masih belum. Okey, saya rasa Prof pun sama juga. Mesti mempunyai satu impian kalau kita balik semula nak betulkan sesuatu oleh Prof. Tapi mungkin Prof ada soalan lain sebenarnya. Silakan Prof. Ya, soalan bermakna saya ingat masa kita semakin singkat. Saya ingat soalan ini menjurus kepada yang lepas tu saya kira sudah dijawab oleh Saudara Zawin. Mungkin rancangan dalam masa terdekat ataupun jangka pendek dan rancangan masa akan datang. Ya. Bagaimana boleh dikongsikan kepada penonton tu supaya penonton orang kata melihat ke hadapan untuk memastikan mereka tak miss dengan apa program ataupun vision ataupun tindakan untuk perancangan seterusnya. Okey, silakan Zawin. Okey, thank you Prof. Maybe saya boleh berkongsi sikit apa perkembangan kami lah. Okey, lagipun sekarang saya pun pakai baju company Coffee buat iklan sikit lah. Okey, sebenarnya kami pun terkesan seperti usahawan-usahawan lain khususnya last year apabila permulaan kita punya lockdown everything semua. Kami sebenarnya bisnes kami banyak menjurus di bidang pembangunan, education dan juga event. So event industri memang kita tahu sangat terkesan. Yeah. Saya sendiri pun cakap terus terang memang company kami merudum dan kami juga ada fasa yang mana terpaksa meninggalkan sebahagian daripada staff-staff, terpaksa mengurangkan, mengecilkan kita punya kos dan sebagainya untuk sustain dan survive. So pada saya last year adalah sangat challenging. Salah satu apa kami punya fokus adalah tukar direction. So kami sekarang ni jadi digital agency. We are focused more to be a digital player. So kita committed nak bangun bersama, malahan kita tengok Sarawak sendiri pun very progresif dan aktif dalam membangunkan digital. Malaysia sendiri dengan My Digital yang baru di-launch baru-baru ni dengan matlamat pembangunan lebih ramai anak muda di industri digital sampai commit to achieve 500,000 jobs within this 5 years. So kami pun sendiri sebagai digital player, kami committed semangat nak jadi yang kalau boleh bukan saja terbaik di Kuching, tapi terbaik di Sarawak, maybe terbaik di Malaysia. So itu matlamat kami. Kami dah fokus game baru iaitu digital agency dalam dunia industri digital. Dan kami sendiri pun maybe kita ambil peluang dalam program Syahrir ni. Saya nak buat ikrar. Ikrar kata. Company kami memang committed tapi kita nak selari dengan My Digital. Kami berikrar kalau Malaysia committed nak membangunkan 500,000 pekerja, kami di Cobistek akan sama-sama bantu. At least tak dapat 500,000, we are focused that 500. Nak jadikan benda ni lebih serius, kami 500 peluang pekerjaan ni. kami akan bukan nak lebih sasar, kita akan fokus dulu mula kecil. Okey, mula kecil okey. Start small, tapi significant. We want to committed to create 100 jobs in 100 weeks. Kena spesifik. So itu matlamat Cobistek sekarang ni. Because digital activity dekat Sarawak dan juga Malaysia baru lagi membangun, boost. So ruang dan peluang tu banyak. Masih ramai lagi belia-belia tak masuk dalam industri ni. So kami rasa dekat Sarawak ni sebagai digital player, kami perlu lebih agresif, tarik lebih ramai, buka lebih banyak peluang. Buat bisnes lebih agresif supaya dapat lebih banyak lagi peluang opportunity dan seterusnya dapat beri pekerjaan. So tolong doakan Syahrir dan semuanya Prof supaya dengan ni matlamat kami nak create 100 jobs in 100 weeks, insya-Allah dipermudahkan dan makbul insya-Allah. Okey, tutlah kita dah dengar sebenarnya apa yang Cobistek ataupun yang founder ataupun pengasas creator TEDx Kenyalang kita ingin berikan kepada orang Sarawak. Prof, sebenarnya kita mempunyai banyak pilihan, kita mempunyai banyak peluang yang ada di Sarawak tu, antara yang tadi
kita dah dengar daripada pengasas Kobistek Tok Nya Madah yang mau beri 100 pekerjaan dalam 1 minggu. Berarti 100 minggu. 100 minggu. Okey, apa? 100 minggu. 100 pekerjaan 100 minggu. Tapi banyak ya sebenarnya, kita perlu ambil peluang tu, dan insya-Allah kita doakan Kobistek dan Zawin terus maju jaya. Dan sama juga Prof, terima kasih banyak hari tu kita bersiaran dalam Randau. Insya-Allah kita akan berjumpa pada minggu depan dan kita akan bawakan topik lebih menarik pada minggu depan insya-Allah. Gunakan peluang tu, sebarkanlah maklumat tu, teruskan menonton Randau pada hari Khamis, setiap hari Khamis 8.30 malam.